Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 14 November 2022. Saya Nurul Hidayah Nawang. Dan juga bersama saya, Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. 18 dan 19 November, Hari Kelepasan Am, mudahkan keluarga Malaysia tunai tanggungjawab mengundi. Lebih 265,000 anggota tentera dan polis serta pasangan mengundi awal esok. Belas dan 19 November ditetapkan sebagai Hari Kelepasan Am. Ya, dan juga tol percuma pada kedua-dua tarikh berkenaan bagi lebuh-raya di bawah 30 syarikat konsesi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara itu bagi memudahkan urusan pengundi menunaikan tanggungjawab pada Pilihan Raya Umum ke-15 Sabtu ini. Ya, dan beliau berkata tarikh 19 November turut diumum sebagai Hari Kelepasan Am kerana terdapat kemungkinan syarikat-syarikat swasta beroperasi pada hari berkenaan menyebabkan pekerja mereka tidak boleh mengundi. Seperti yang saya umumkan, kerajaan menetapkan hari Jumaat dan Sabtu 18 dan 19 November sebagai Hari Kelepasan Am. Kenapa kita kata Hari Kelepasan Am? Sebab mengikut dari segi kerajaan, kalau kita umumkan pelepasan am, semua boleh bercuti. Hak mengundi adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan dan saya nak supaya saya menyeru kepada pengundi supaya tidak ada alasan untuk tidak ulang mengundi. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Wisma Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan tarikh pembayaran gaji penjawat awam bagi November 2022 diawalkan pada 17 November, manakala bayaran pencen kepada pesara pada 14 November. Barisan Nasional BN yakin dapat membentuk kerajaan yang stabil selepas PRU 15 dengan mendapat kerjasama gabungan Parti Sarawak GPS. Perdana Menteri berkata walaupun GPS bukan bersama sebagai parti komponen dalam BN, sejarah kedua pihak ini sudah panjang dan memahami aspirasi satu sama lain. Beliau pasti hubungan itu akan diteruskan kerana sebelum ini GPS turut menyertai UMNO ketika menjadi pembangkang dan kemudiannya menyertai kerajaan selepas jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan. Menyentuh kenyataannya sebelum ini berhubung keyakinan untuk BN memenangi PRU 15, Datuk Seri Ismail Sabri berkata biarpun kemenangan itu nanti hanya berdasarkan majoriti mudah, namun kerajaan akan tetap stabil ekoran penguasaan undang-undang lompat parti. Saya amat bersetuju dengan pandangan ataupun ucapan yang diberikan oleh Premier tadi bahawa kerajaan yang stabil perlu diwujudkan. Dan kerajaan persekutuan pastinya tidak mampu berdiri sendiri tanpa sokongan daripada GPS untuk parti di Sarawak. Dan seperti yang disebutkan bahawa apabila kerajaan stabil, kita boleh menumpukan perhatian kepada meningkatkan ekonomi kita. Beliau memberi jaminan Sarawak akan tetap jadi keutamaan selagi menerajui kerajaan selepas PRU 15. Datuk Seri Ismail Sabri berucap pada majlis pembukaan persimpangan bertingkat Selangau bagi projek Lebuh-Raya PEM Borneo. Dakwaan kononnya Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik sebagai Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang hanyalah mainan politik pembangkang. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan isu itu dianggap tidak lagi timbul kerana telah diputuskan oleh parti selain soal pemilihan calon Perdana Menteri bukan ditentukan oleh individu. Keputusan itu juga telah dibuat melalui beberapa peringkat iaitu Majlis Tertinggi UMNO, Biro Politik UMNO dan termasuk kuasa
massa terbesar di dalam parti iaitu Perhimpunan Agung UMNO. Media 190 bahagian juga membuat usul untuk mencadangkan saya sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Dan Presiden Parti telah pun membuat kenyataan. Presiden Parti UMNO sendiri telah membuat kenyataan bahawa tidak ada perubahan dari segi calon untuk Perdana Menteri. Beliau berkata demikian pada sidang media di Selangor. Setiap undi amat penting bagi menentukan arah tuju negara. Menerusi perutusan khas di Facebook, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein meminta warga Angkatan Tentera menunaikan tanggungjawab mengundi awal esok. Kepada anggota ATM dan ahli keluarga masing-masing di seluruh negara, keluarlah beramai-ramai kerana ini merupakan hak dan tanggungjawab saudara-saudari demi memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Setiap satu undi itu penting. Penting dalam menentukan kerajaan yang memerintah untuk 5 tahun yang mendatang. Ya, 578 pusat pengundian awal di seluruh negara akan dibuka bermula 8 pagi esok dan sebanyak 970 saluran mengundi telah disediakan. 265,531 pengundi dalam kalangan pegawai dan anggota polis serta tentera dan pasangan mereka bakal menentukan pilihan masing-masing. Ia melibatkan 146,737 pegawai dan anggota tentera serta pasangan dan 118,794 pegawai dan anggota serta pasangan polis Pasukan Gerakan Am PGA. Di Negeri Sembilan, 15,448Mereka terpaksalah balik ke lokaliti asal untuk menjalankan undi awal pada besok hari. Sementara itu di Johor, seramai 22,689 pengundi terdiri daripada polis, tentera dan pasangan akan mengundi awal esok di 63 pusat mengundi seluruh negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ia melibatkan
Ia melibatkan 11,544 pegawai dan anggota polis serta pasangan. Pegawai dan anggota polis akan ditempatkan untuk penugasan memastikan bahawa perjalanan undi awal besok ia akan diundi oleh seramai 22,689 pengundi awal terdiri daripada polis, tentera dan juga pasangan. Dan mereka ini mengundi di 63 pusat mengundi dan 86 saluran. Siapan apa? Telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada pengundi positif COVID-19, manakala pengundi lain amat digalakkan memakai pelitup muka. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah turut menegaskan pengundi positif COVID-19 tidak dibenarkan singgah di mana-mana sebelum dan selepas mengundi selain perlu segera pulang ke rumah. Ya, pengundi positif COVID-19 juga tidak dibenarkan menaiki kenderaan awam termasuk e-hailing bagi memastikan proses pengundian lancar dan selamat, terutamanya bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan. Pengundi positif COVID-19 perlu mematuhi penjarakan fizikal yang selamat. Manakala penjarakan fizikal bagi pengundi lain amat digalakkan. Ujar Tan Sri Dr. Nur Hisham, petugas kesihatan akan ditempatkan di pusat pengundian bagi membantu urusan pengundi positif COVID-19. Sebahagian perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya yang tergendala sejak Rabu lalu disambung semula hari ini. Realitinya, penggantungan operasi melibatkan 16 stesen merupakan suatu tindakan yang sukar namun harus dilakukan demi keselamatan pengguna. Ya, dan penambahbaikan telah dilaksana syarikat pengendali Rapid Rail meliputi pelan komprehensif jangka pendek, sederhana dan panjang bagi mengelak insiden sama berulang. Kita ikuti laporan pasukan sahih berimbang melalui wartawan Andy Reza Rohadian. LRT laluan Kelana Jaya sepanjang hampir 47 km memiliki 37 stesen. Ia terbahagi kepada 4 zon. Zon 2 meliputi stesen Gombak hingga Ampang Park. Zon 3 ialah depoh kereta api. Sementara zon 4 dari stesen Ara Damansara hingga Putra Heights. Zon 1 pula dari stesen KLCC hingga Lembah Subang. Saudara, LRT laluan Kelana Jaya mula beroperasi pada 1998 merupakan perkhidmatan tren tanpa pemandu. Ia digerakkan sepenuhnya menggunakan sistem kawalan tren automatik atau ATC yang dikendalikan para petugas di Pusat Kawalan Operasi OCC Rapid Rail di Lembah Subang. Mereka bertanggungjawab untuk mengawal dan menguruskan sistem selain pergerakan tren dari stesen Gombak hinggalah ke stesen Putra Heights. Jika berlaku sebarang gangguan teknikal seperti kerosakan brek, maklumat masa sebenar akan segera diperoleh oleh OCC. Petugas akan meneliti masalah tersebut, kemudian menyampaikan maklumat kepada unit berkaitan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan isu berkenaan secepat mungkin. Gangguan perkhidmatan LRT Kelana Jaya bermula apabila beberapa tren yang masuk ke Zon 2 dari Zon 1 tidak dapat dikendalikan secara automatik oleh petugas di OCC. Ia mengakibatkan kedudukan semasa dan pergerakan tren gagal dikesan. Situasi tersebut memberi risiko besar terhadap keselamatan penumpang dan kaki tangan. Sebab mimik dah hilang kan, jadi kita tak tahu daripada satu stesen tu lebih pada 1 kilometer. So bila tren berhenti di stesen tak ada masalah, tapi kalau tren tu berhenti in between stesen untuk nak kita rescue tren tu ada safety issue. Untuk itu operasi evakuasi diaktifkan. Petugas di lapangan akan menuju ke tren terjejas dan menggerakkannya secara manual ke stesen berdekatan. Ya, petugas di lapangan akan berhubung dengan OCC untuk memaklumkan kedudukan semasa tren yang digerakkan. Komunikasi dilaksana menggunakan peranti elektronik dengan frekuensi khusus. Perkongsian maklumat ini dilaksana secara berterusan hinggalah tren berjaya sampai di stesen berdekatan dan penumpang selamat dikeluarkan dari gerabak.
Timbul persoalan kenapa tren tersebut tidak terus digerakkan secara manual sahaja. Driving manual hanya untuk rescue. Bila disuruh kita bawa secara manual tanpa ada features-features yang sepatutnya manual ada, kat situ ada masalah. Just imagine kalau kita punya kereta tak ada side mirror, tak ada signaling, tiba-tiba kita belok kiri, belok kanan, kita takut akan ada menyebabkan pelanggaran. Rosakan beberapa komponen elektronik dikenal pasti sebagai punca gangguan terhadap sistem ATC. Susulan itu, siasatan pengesanan awal dan penukaran komponen segera dilaksana. Walaupun kita telah kenal pasti ada komponen-komponen yang rosak, tetapi selepas diganti masih ada lagi gangguan yang sama. So pada 9 hari bulan malam tu, kami dengan kerjasama daripada OEM, kita membuat apa kita katakan troubleshooting secara virtual. Ujian sistem dan pergerakan tren dilaksana tanpa henti sebaik komponen yang rosak ditukar baharu. Ia bagi memastikan tren benar-benar beroperasi dengan stabil sebelum perkhidmatan kembali dibuka untuk pengguna. Sesi ujian yang kita lakukan bersama dengan kumpulan daripada Thales dan bersama dengan kumpulan prasarana menunjukkan perkembangan yang baik, dan hasil ujian dipantau oleh agensi pengangkutan awam darat APAD. Sistem ATC bagi perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya yang diguna pakai sejak 26 tahun lalu bakal dinaik taraf. Pelaksanaannya membabitkan peruntukan RM150 juta dijangka siap pada 2025. Andy Reza Rohadian, RTM. Baik saudara, sementara itu tinjauan wartawan Andy Reza Rohadian pagi tadi mendapati pengoperasian semula 16 stesen terjejas berjalan lancar. Tinjauan bermula 7.30 pagi, waktu puncak warga kota memulakan aktiviti harian. Suasana di stesen Masjid Jamek sibuk namun terkawal. Majoriti pengguna sedang menuju ke tempat kerja. Saya dan kru RTM kemudian bergerak ke stesen KLCC sebelum berpatah balik ke Masjid Jamek. Tiada sebarang gangguan teknikal berlaku sepanjang perjalanan. Pengguna yang ditemui berpuas hati dengan perkhidmatan yang dibaik pulih. Pagi ni agak smooth lah sebab saya tunggu train pun tak sampai 3 minit. So memang dia punya interval tu every 3 minit sampai. Untuk hari ni elok je, semua smooth dan tak ada sesak pun. Cepat tindak, so maknanya pelanggan kat sini, customer kat sini, diorang tak tunggu masa lama lah. Hari ni macam biasa, okey je, tak ada masalah. Tak ada gangguan apa-apa lah. Bas perantara percuma masih disediakan sebagai persiapan jika gangguan berulang. Namun, tiada individu dilihat menggunakan perkhidmatan bas memandangkan tren terjejas sudah kembali beroperasi. Saudara, gangguan perkhidmatan sebahagian LRT laluan Kelana Jaya telah mewujudkan kesan berangkai. Bukan sahaja pengguna yang terjejas, malah peniaga di sekitar stesen turut menerima impaknya. Pendapatan mereka berkurang sepanjang perkhidmatan dihentikan. Justru, pengoperasian semula perkhidmatan yang tergendala benar-benar membantu memulihkan pendapatan mereka. Alhamdulillah lah, dia dah balik pada normal macam dulu balik. Makin ramai, Alhamdulillah. Sebab customer memang confirm kat sini, Masjid Jamek ni memang ramai orang. So kalau dia turun LRT tu memang ramai. Tapi memang semenjak dia rosak tu kurang customer. Mula belilah. So yang mana yang Kelana Jaya tu datang sini balik lah. Ada yang customer lama, ada juga yang datang lah. LRT laluan Kelana Jaya merupakan laluan yang paling sibuk di antara jajaran sistem rel kendalian Rapid Rail. Kira-kira 200,000 individu menggunakannya setiap hari. Andy Reza Rohadian, RTM. Keyakinan rakyat dan kestabilan negara. Tiada janji mustahil, hanya bukti yang ditampil. Bersama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam Bual Bicara Khas, Kestabilan dan Kemakmuran. Pilihan
Pilihan Raya Umum ke-15 akan diadakan pada 19 November 2022. Tarikh penamaan calon pada 5 November 2022. Tarikh mengundi awal pada 15 November 2022. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Sebelas syarikat tempatan akan menyertai misi pencutan ekspor maya EAM ke China. Anjuran Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrik. Menerusi kenyataan, Matrik memaklumkan inisiatif tersebut merupakan kesinambungan sokongannya dalam bantu pemulihan pasca COVID-19 perusahaan kecil dan sederhana tempatan. Misi yang turut mendapat kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta SME Bank itu akan berlangsung pada 16 dan 17 November ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata, EAM boleh dijadikan platform alternatif untuk menembusi pasaran dengan memanfaatkan pelibatan pemain pasaran berprofil tinggi dan berkualiti yang mencari peluang perniagaan baharu. China yang merupakan salah satu destinasi ekspor utama negara menawarkan peluang perniagaan yang besar berentasi pelbagai industri. Perdagangan antara Malaysia dan China berkembang 18.5% kepada 360.56 bilion ringgit dari Januari sehingga September tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Sebagai usaha meneroka lebih banyak peluang perdagangan dengan China, Matrik akan terus menganjurkan sesi padanan perniagaan melibatkan pengeksport tempatan dan pembeli berpotensi melalui platform maya. Ekonomi Malaysia diunjur terus kukuh pada suku keempat tahun ini dan hingga 2023. Disokong permintaan domestik, keadaan pasar buruh yang lebih baik dan ketibaan pelancong yang meningkat. Jangkaan Public Investment Bank berhad Public IB itu sejajar unjuran ketibaan pelancong seramai 9.2 juta orang dengan nilai perbelanjaan pelancong sebanyak 26.8 bilion ringgit bagi tahun 2022. Indeks pelopor Jabatan Perangkan Ogos lalu juga kekal stabil pada 111.3 mata, menunjukkan prospek ekonomi domestik positif berterusan untuk tempoh beberapa bulan akan datang. Firma penyelidikan itu memaklumkan untuk tempoh akan datang, kemampanan pertumbuhan ekonomi bagi tempoh berbagi tahun ini sehingga 2023 akan bergantung kepada kekuatan permintaan daripada negara-negara maju. Kadar pertumbuhan tahun ke tahun diramal kekal positif pada suku keempat menjadikan pertumbuhan keseluruhan kepada 6.9%. RTM bersedia membantu usahawan atau industri kecil dan sederhana IKS yang terkesan krisis COVID-19 untuk terus bangkit. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata membina jenama bersama RTM menawarkan pakej pemasaran dengan kadar berpatutan. Jangan risau, jangan takut bahawa ada punya charge yang dikenakan oleh RTM tu. Kita boleh rundingkan dia punya kadar-kadar yang melibatkan kita boleh beri insentif tertentu untuk memulakan mempromosikan produk mereka. Jangan risau, itu kita boleh bincang secara terperincilah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu segmen Hello Selangor membina jenama bersama RTM di Selangor FM. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. 2,841 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 25 pusat pemindahan sementara melibatkan 5 negeri. Ya, dan ia melibatkan negeri Kelantan, Perak, Johor, Selangor dan Melaka.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung untuk sepanjang hari ini. Dengan keadaan cuaca hujan lebat pada malam ini hanya berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar utara Semenanjung yang dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Selain itu, hujan lebat turut dilihat berlaku di beberapa kawasan sekitar pedalaman negeri Selangor dan juga Pahang yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan untuk makluman semua juga, bermula tengah malam nanti dijangkakan hujan lebat di sekitar Selat Melaka ini akan mula memasuki kawasan-kawasan di sebelah barat Semenanjung, melibatkan kawasan-kawasan di sekitar selatan Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga daerah-daerah di sekitar barat negeri Johor. Keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka akan berterusan daripada tengah malam sehinggalah ke awal pagi esok. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan terbabit, khususnya mereka yang berada berdekatan dengan kawasan pesisir pantai, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi kedua-dua negeri berkenaan, keadaan cuaca juga dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian pada malam ini dan keadaan cuaca yang baik untuk kesemua bahagian di negeri Sabah ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke pagi esok. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir pada malam ini hanya berlaku di beberapa bahagian di sebelah barat seperti di Kuching, Serian dan Samarahan, juga di sekitar kawasan pedalaman negeri berkenaan yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan untuk tinjauan cuaca pada pagi esok juga dijangkakan cuaca adalah baik untuk kebanyakan bahagian dengan hujan pada waktu pagi hanya akan berlaku di sekitar pesisir pantai bahagian Sandakan di negeri Sabah dan juga di sepanjang kawasan pesisir pantai negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca hujan untuk kawasan-kawasan pesisir pantai ini dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Map Malaysia, terima kasih. Edisi Sukan pula menyusul. Ya, bersama dengan rakan penyampai Syahrul Islam. Silakan. Datuk Hamidin dipilih ahli Majlis AFF. Trofi Teragung Bola Sepak tiba di Qatar. Terima kasih Ivan Dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Datuk Hamidin Muhammad Amin dipilih selaku ahli Majlis Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM bakal memegang jawatan tersebut untuk penggal 2022-2026. Perkara itu disahkan dalam Kongres Biasa AFF ke-29 di Siem Reap, Kemboja hari ini. Selain Datuk Hamidin, 4 lagi yang turut dipilih menjadi ahli Majlis AFF ialah Chris Nico dari Australia, Vipat Sihachak Laos, Koko Tien Myanmar dan Tanasak Surapraset dari Thailand.
Jawatan Presiden AFF pula menyaksikan penyandang Major General Kiev Samev menang tanpa bertanding untuk penggal keduanya. Menurut Datuk Hamidin, pihaknya terus mengharapkan kerjasama lebih erat dalam kalangan negara anggota AFF untuk membantu ahli gabungannya menaikkan tahap bola sepak Asia Tenggara. Tambah beliau, pemilihan ini juga akan dimanfaatkan bagi memastikan suara Malaysia sentiasa didengari di peringkat Asia Tenggara. Turut hadir Timbalan Presiden FM Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi dan Setiausaha Agung FM Nur Azman Haji Rahman. Bahang kehangatan separuh akhir Piala Malaysia semakin dirasai. Aksi pertama malam esok menyaksikan pasukan pilihan dan juara Liga Super 9 kali Johor Darul Takzim JDT bakal berkunjung ke Kota Kinabalu bagi berdepan Sabah FC. Namun, JDT tidak boleh memandang ringan lawannya skuad Badak kerana mereka mempunyai majlis tersendiri di bawah kendalian jurulatih Dato' Ong Kim Swee. JDT turun dalam kempen Piala Malaysia kali ini dengan misi menebus kekecewaan tewas di final kepada KL City FC musim lalu. Skuad Harimau Selatan itu kini hanya selangkah lagi untuk mara ke final selepas melepasi peringkat awal dengan mudah. Mereka tiada masalah membenam PJ City FC dengan agregat 6-0 di peringkat 16 pasukan sebelum membelasah Kelantan FC 8-0 secara agregat di skor akhir. Namun laluan di separuh akhir bakal menjanjikan satu cabaran baharu apabila JDT bakal turun berdepan Sabah. Sabah mempamer peningkatan prestasi di bawah kendalian Dato' Ong Kim Swee apabila menamatkan saingan Liga Super di tangga ketiga serta mara ke separuh akhir Piala Malaysia kali pertama sejak 2018. Justru Ketua Jurulatih JDT Hector Bidoglio perlu tampil dengan strategi berbeza dalam misinya membawa JDT menjulang gelaran treble selepas menjulang trofi Liga Super dan Piala FA musim ini. Gandingan Bergson Da Silva, Fernando Forestieri dan Syafiq Ahmad sekali lagi dipertaruhkan untuk merobek gawang Sabah. Berdasarkan 12 rekod pertemuan sejak 2011, JDT hanya tewas sekali kepada Sabah. Badrul Bahtiar menyudahkan. Konflik di antara Ketua Jurulatih Terengganu TFC Nafuzi Zin dengan pengurusan klub Terengganu Football Club Sendirian Berhad TFCSB semakin berpanjangan apabila kedua-dua pihak saling berbalas kenyataan. Ia susulan pengukuhan terbuka Nafuzi yang mendakwa pihak pengurusan TFCSB bersikap tidak profesional berhubung isu tawaran kontrak lanjutan beliau sebagai Ketua Jurulatih skuad penyu musim depan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif TFCSB Abdul Rashid Jusuf berkata pihak pengurusan kelab telah mengutus surat tawaran pelanjutan kontrak bertarikh 27 Oktober melalui pembantu operasi unit teknikal TFCSB sebelum kontrak Nafuzi tamat pada 30 November. Menurutnya, Nafuzi telah diberi tempoh 14 hari dari tarikh surat berkenaan untuk memberi jawapan. Bagaimanapun, pihaknya tidak menerima sebarang maklum balas sehinggalah kenyataan terbuka yang dibuat Nafuzi pada sidang media selepas aksi suku akhir kedua menentang Kuala Lumpur City FC Sabtu lepas. Selain itu, pihak pengurusan juga mendapati Nafuzi telah berunding dan menandatangani perjanjian lebih awal dengan sebuah pasukan Liga Super pada Ogos lepas dan ia menyalahi serta melanggar syarat kontrak dengan TFC. Semalam, Nafuzi meluahkan rasa terkilan dengan layanan pihak pengurusan TFCSB yang disifatkan tidak profesional apabila menggunakan khidmat kitman sebagai orang tengah untuk menyerahkan surat tawaran kontrak tanpa sebarang perbincangan. Persekutuan Baseball Malaysia BFM membawa masuk dua jurulatih dari Jepun sebagai persiapan skuad lelaki kebangsaan menghadapi kejohanan Piala Asia Timur di Manila Februari tahun depan. Ini kali pertama BFM berjaya membawa masuk jurulatih dari luar negara selepas kehilangan mendiang Katsumi Harada pada tahun 2019. Jelas Presiden BFM Sazali Hussein, ini pertama kali perancangan pertama dilaksanakan mereka kepada skuad kebangsaan sejak pandemik COVID-19. Jurulatih yang dibawa masuk itu adalah Sasaki Sunsuke dan Ito Yusuke yang memiliki pengalaman dan kepakaran yang luas dalam sukan baseball.
Walau bagaimanapun, kita rasa bersyukur atas kesediaan dia untuk membantu pasukan lelaki Malaysia untuk menghadapi kejohanan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dan sudah pasti, jika kita ada dapat penajaan ataupun kita dapat bantuan daripada mana-mana badan agensi kerajaan, sudah pasti kita akan memberikan tawaran yang baik untuk beliau dan pasukan beliau. Bagi jurulatih Sasaki Sunsuke, fokusnya kini adalah untuk memperbaiki kemahiran asas pemain kebangsaan, terutamanya posisi penangkap bola. Catch is very important things because what's the sign and how to make game and the battery is a pitcher. Pitcher is a father, the kind of father. The catcher is a mother. Meskipun kehadiran dua jurulatih ini hanya sementara, namun ia sudah cukup memberi motivasi kepada pemain negara yang turut dalam persiapan ke Sukan SEA 2025 di Thailand nanti. Kejuaraan bola sepak paling berprestij di dunia semakin hampir untuk membuka tirai. Tidak lengkap penganjurannya tanpa trofi yang menjadi rebutan 32 pasukan yang akan bertanding. So it's very important that you said that, definitely. Semalam trofi Piala Dunia FIFA tiba di Qatar menjelang sepak mula pada 20 November ini. Trofi itu sebelum ini telah menjelajah 51 negara bagi mempromosikan kejuaraan yang berlangsung setiap 4 tahun sekali itu. Diperbuat daripada emas 18 karat. Trofi itu mempunyai ketinggian hanya 37 cm dan beratnya hanya 6 kg. Bekas bintang Perancis, Marcel Desailly diberi penghormatan untuk mempamerkannya. Ia merupakan antara piala termahal bagi pertandingan sukan yang kini dianggarkan sekitar 20 juta dolar Amerika atau 92 juta ringgit. Trofi berkenaan pada asalnya dinamakan Victory sebelum ditukar kepada trofi Jules Rimet sebagai penghormatan kepada Presiden ketiga FIFA. Bagaimanapun, ia kemudian dicuri pada tahun 1983 dan tidak pernah ditemui. Pada 1974, piala baru diperkenalkan dengan nama trofi Piala Dunia FIFA yang digunakan sehingga sekarang. Perlawanan pembuka Piala Dunia 2022 akan mempertemukan tuan rumah Qatar menentang Ecuador yang menghuni kumpulan A. Baik, ini pula krisis bola sepak luar negara di antara bintang Portugal Cristiano Ronaldo dengan kelabnya Manchester United. Pemain itu secara terbuka mendedahkan dia telah dikhianati oleh United yang mahu menyingkirkannya selain turut memberitahu tiada lagi rasa hormat terhadap pengurus Red Devils Erik ten Hag. Ronaldo sebelum ini kembali menyertai United dari Juventus pada 2021 selepas memenangi 8 trofi utama di Old Trafford dari 2003 hingga 2009. Namun kehadirannya di kelab berkenaan tidak menjadi seperti yang diharapkan selepas United dilanda krisis prestasi dan pengurusan. Dalam satu rancangan temubual di televisyen, Ronaldo mengakui ada beberapa individu penting di United termasuk Ten Hag mahu menyingkirkannya daripada kelab tersebut. Usaha itu jelasnya sudah lama bermula sejak dia mula menyertai kelab ini pada tahun 2021. Bulan lalu, Ten Hag berkata Ronaldo enggan dimasukkan sebagai pemain gantian ketika menentang Tottenham Hotspur selepas dia berjalan masuk ke bilik persalinan sebagai tanda protes kerana menjadi pemain simpanan. Susulan itu, dia telah dihukum dengan tidak disenaraikan dalam skuad berkenaan menentang Chelsea. Pemain berusia 37 tahun itu juga turut menyelar tindakan United memecat Ole Gunnar Solskjaer musim lalu dan membawa masuk pengganti sementara Ralf Rangnick yang tiada pengalaman sebagai jurulatih. Baik, beralih ke perkembangan sukan Formula One. George Russell melakar kemenangan pertamanya dalam saingan musim ini selepas mengungguli Grand Prix Brazil. Pemandu British itu menewaskan rakan sepasukan Lewis Hamilton di tempat kedua dan Carlos Sainz Jr. dari Ferrari ketiga. Keputusan itu menyaksikan Mercedes menamatkan kemarau kemenangan dengan kejayaan 1-2 di Sao Paulo.
Pelumba berusia 24 tahun itu berjaya menahan tekanan daripada juara dunia 7 kali Hamilton untuk menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 1.529 saat. Sementara itu, Carlos Sainz menamatkan aksi di tempat ketiga buat Ferrari di depan rakan sepasukan Charles Leclerc, manakala juara 2 kali Fernando Alonso dari pasukan Alpine di tempat kelima. Pelumba Red Bull, Max Verstappen, yang juga juara dunia 2 kali terpaksa berpuas hati di tempat ke-6. Kemenangan itu yang pertama buat Mercedes musim ini dalam perlumbaan yang penuh mencabar dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Baik, ini pula perkembangan tenis jelajah akhir ATP. Pemain muda Amerika Syarikat Taylor Fritz mencatat kejutan pada penampilan sulungnya di kejohanan itu dengan menewaskan Rafael Nadal 7-6, 6-1 pada aksi pertama kumpulan. Nadal turun di kejohanan ini selaku pilihan utama meskipun hanya beraksi satu perlawanan sejak tersingkir di terbuka Amerika Syarikat 2 bulan lalu. Kekurangan aksi kompetitif itu menyaksikan bintang Spanyol tersebut gagal menandingi kecergasan Fritz yang menampilkan permainan lebih bertenaga. Nadal berjaya mendahului 6-5 di set pertama sebelum Fritz bangkit menyamakan kedudukan dan memenanginya menerusi tiebreak 7-6. Di set kedua, Fritz terus mendominasi permainan sehingga memaksa Nadal terpaksa tunduk dengan mudah 6-1. Ini kemenangan kedua berturut-turut Fritz ke atas Nadal dalam 4 rekod pertemuan. Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 14 November 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam sukan untuk semua. Dua suspek ditahan susulan serangan bom di Istanbul, Turki yang mengorbankan 6 mangsa. Juga 6 lagi maut di Texas, Amerika Syarikat dalam kemalangan 2 pesawat di pertunjukan udara. Semuanya dalam rangkuman berita luar negara malam ini. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menuduh militan Kurdish dalam serangan letupan yang mengorbankan 6 nyawa dan mencederakan 81 yang lain di Istanbul, Turki. Polis telah menahan 22 orang suspek termasuk seorang yang meletakkan bom tersebut. Menurut Soylu, arahan serangan di Istiqlal Avenue di Istanbul itu diberikan di Kobani, sebuah bandar di utara Syria. Istanbul sering menjadi sasaran serangan oleh puak Kurdish dan militan berhaluan kiri. Salah satu cawan Parti Pekerja Kurdistan, PKK, mendakwa bertanggungjawab terhadap pengeboman berkembar di luar Stadium Bola Sepak Istanbul pada Disember 2016 mengorbankan 38 dan mencederakan 155 yang lain. 6 mangsa maut dalam pelanggaran udara melibatkan 2 pesawat era Perang Dunia Kedua di satu pertunjukan udara di Texas, Amerika Syarikat. Kedua-dua pesawat itu terbakar dan terhempas ke tanah. Kejadian di lapangan terbang Eksekutif Dallas itu melibatkan pesawat Boeing B-17 Flying Fortress dan pesawat yang lebih kecil jenis Bell P-63 King Cobra. Rakaman yang dimuat naik ke media sosial menunjukkan aksi dramatik pesawat kecil itu menjunam ke arah pesawat B-17 yang berada lebih rendah dengan kedua-duanya meletup dan terhempas. Serpihan kedua-dua pesawat itu bertaburan di kawasan lapangan terbang. Di Australia, lebih 20 kontena berselerak di landasan kereta api di selatan negara itu selepas sebuah kereta api barang tergelincir.
Menurut Perkhidmatan Kecemasan Negeri SES, kira-kira 16 gerabak yang bawa puluhan kontena terkeluar dari landasan dalam kejadian yang berlaku antara Inverleigh dan Garyham sekitar 100 km selatan barat Melbourne di negeri Victoria. SES berkata tiada mangsa yang cedera dalam kejadian itu dan punca kejadian masih dalam siasatan. Banjir kilat berleluasa dilaporkan berlaku di seluruh Victoria pada Isnin sehingga hujan lebat turun semalaman. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara. Terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jangan lupa kewajipan pada negara. Pengeluaran kertas undi pos PRU15 bermula 7 November lalu bagi mereka yang daftarkan sebagai pengundi pos adalah perkara biasa dalam semua pilihan raya. Ya, dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, undi pos melibatkan beberapa kategori termasuk anggota keselamatan yang berdaftar sebagai pengundi pos. Beliau menerusi satu kenyataan menegaskan tiada isu yang timbul mengenai hal berkenaan dan pegawai pengurus pilihan raya juga telah memaklumkan mengenai tarikh pengeluaran kertas undi pos kepada semua ejen calon. Tambah beliau, pengundi pos perlu menghantar kertas undi masing-masing dan perlu sampai sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian. Semalam, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, pengundian bagi anggota ATM yang didaftarkan sebagai pengundi pos telah bermula 7 November lalu dan berterusan hingga 5 petang Sabtu ini. Susulan kejadian letupan di Istanbul, rakyat Malaysia di Turki dinasihat menghubungi Kedutaan Malaysia di Istanbul dan Ankara untuk memaklumkan keadaan terkini. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata Konsulat Malaysia di Istanbul ketika ini memantau rapat perkembangan yang berlaku di Istanbul itu. Saya ingin menasihati rakyat Malaysia yang kini berada di Turki supaya berhati-hati, tidak menghampiri kawasan yang terlibat itu dan menghubungi pejabat kedutaan kita sama ada di Ankara ataupun di Istanbul. Letupan yang berlaku kira-kira 4.20 minit petang waktu tempatan mengorbankan 6 nyawa dan mencederakan 81 yang lain. Naib Presiden Turki melaporkan seorang penyerang wanita bertindak meletupkan bom dan tindakan itu dianggap sebagai perbuatan pengganas. 1.3 juta daripada 2.6 juta pesakit diabetes tidak menyedari mereka mengidap penyakit itu sehingga menjalani pemeriksaan kesihatan. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHMS, peratusan pesakit diabetes di Malaysia meningkat daripada 13.4% pada 2015 kepada 18.3% pada tahun 2019. Sempena sambutan Hari Diabetes Sedunia hari ini, kita ikuti laporan yang disediakan Maiza Musa Abakri. Kencing manis atau nama saintifiknya diabetes bukan sahaja pembunuh dalam senyap, malah antara penyakit pembunuh utama di Malaysia selain kanser dan penyakit jantung. So kita kena kawal pemakanan kita lah kan, buat aktiviti fizikal selalu. Kita jangan tunggu dah sakit lah baru kita buat saringan kesihatan. Kencing manis ni dia bahaya, dia boleh jadi 3 serangkai. Yang umur-umur macam saya ni kan memang ramai kawan-kawan kita dengar yang ada penyakit ni lah. Family saya pun ada juga penyakit itulah.
Walaupun mempunyai pendedahan mengenai diabetes, namun tahap kesedaran di kalangan rakyat Malaysia masih rendah. Antara faktor penyebab risiko diabetes adalah pemakanan, keturunan, faktor usia dan gaya hidup. Komplikasi akibat diabetes pula adalah strok, penyakit kardiovaskular, masalah penglihatan, penyakit buah pinggang, kerosakan salur darah dan kerosakan saraf. Jika kita melihat pesakit diabetes juga, sebab kematian utama mereka adalah serangan sakit jantung dan strok. Iaitu satu komplikasi utama untuk mereka yang mengidap diabetes. Tapi malangnya masih ramai rakyat Malaysia yang mengidap diabetes tidak mengetahui bahawa risiko mereka untuk mendapat serangan sakit jantung dan strok sangat tinggi akibat diabetes, khususnya jika diabetes tersebut tidak terkawal. Tambahnya, takut dan tidak ingin tahu juga antara punca orang ramai enggan melakukan saringan asas diabetes. Antara kekangan-kekangan yang telah kami kenal pasti kenapa rakyat Malaysia tidak mahu melaksanakan saringan adalah bukan mereka sukar untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun tiada masa. Ia bukan isu keboleh-dapatan. Jika ditanya, ramai rakyat Malaysia pertama sekali takut. Kedua, tidak mahu tahu. Dalam bahasa Inggerisnya, ignorance is bliss. Jika tidak tahu, bermaksud saya boleh kekal buat apa yang saya suka, makan apa yang saya suka dan tidak mahu aktif. Diabetes boleh dikawal dengan melakukan perubahan gaya hidup selain menggunakan ubatan termasuk insulin. KKM juga akan memanfaatkan idea-idea baharu bagi mengukuhkan rawatan pencegahan serta memperluaskannya ke seluruh negara. Kita kena teliti gaya hidup kita, pemilihan makanan kita, keseimbangan nutrisi itu biar betul. Dan kita kena buat saringan kesihatan setiap tahun. Kerana penyakit diabetes ni memang sangat bahaya kalau kita tidak ambil tindakan awal. Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Ini masa untuk belia bersuara. Sebagai pengundi majoriti bagi pilihan raya umum kali ini, golongan belia perlu merebut peluang menentukan masa depan negara. Menurut Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia, Fazril Saleh, golongan ini sekaligus terlibat merealisasikan sistem demokrasi dan menyemai semangat kewarganegaraan. Saya sebutkan tadi, pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan itu harus disemai dalam kalangan orang muda dan harus merasakan bahawa hak dan tanggungjawab ini sesuatu yang penting sangat untuk masa depan kita. Ini bukan cerita masa depan orang lain. Orang muda kena tahu masa depan mereka sendiri. Ada peperangan ini. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik Ivan, biasanya banjir berlaku tenggelamkan rumah dari tingkat bawah. Tapi yang ini berbeza dan pelik. Kita saksikan paparan hashtag malam ini. Ya, tidak terkata apa, seorang wanita menyaksikan kejadian banjir luar biasa yang dimaksudkan oleh dia sebentar tadi apabila air melimpah dari tingkat atas rumah dan bukan dari bawah. Bila diperiksa, wanita ini gelak sendiri apabila melihat lubang salur air ditutup dengan pasu bunga dan terus menangkap ia adalah perbuatan anak-anaknya sendiri. Menurut Ros Zainal, anak-anaknya memang gemar bermandi air hujan, jadi tidak mustahil tercetusnya idea kreatif menjadikan balkoni rumah sebagai kolam renang. Ini pula di China, tular video perbualan seorang kanak-kanak perempuan meluahkan rasa tidak puas hati kepada bapanya sambil menangis. Kanak-kanak ini mengadu penat. Asyik disuruh belajar sehinggakan dia tidak mempunyai masa langsung untuk berehat dan bermain. Dia merayu supaya bapanya dapat memberikan sedikit kebebasan dan memahami perasaan yang dia alami. Menariknya, kanak-kanak ini bijak dan matang melontarkan pandangan sambil meminta bapanya berfikir. Luahan perasaan kanak-kanak ini turut meraih rasa sebab warganet.
Juga di China, video tular menunjukkan tahap kesukaran ujian mandu di negara itu membuatkan ramai penonton terkejut. Rakaman video menunjukkan sebuah kenderaan sedang menjalani ujian pemanduan di hadapan laluan zigzag. Laluan digariskan dengan cat putih juga terdiri daripada beberapa halangan yang bertujuan menguji keupayaan sebenar pemandu di semua peringkat. Baik, berita perdana edisi 14 November 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM #myPRU15 dengan ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.